Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-A'raf ada 3 intipati, ada 3 dakwah, iaitu pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 54. Hal yang kita nak ngaji ni 3 intipati, 3 dakwah, 3 tema. Ayat 2, ayat 3, ayat 54. Sesungguhnya inna sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Tuhan kamu adalah Allah. Tuhan kamu adalah Allah. Rabbakumullah. Tuhan kamu adalah Allah. Yang khalaqa, yang alladhi khalaqa, dia telah menciptakan as-samawati, langit wal arda dan bumi. Jadi bumi ini dia ada 3 maksud dalam Quran, sama ada bumi ini atau bumi padang mahsyar atau bumi di syurga. Kat sini adalah bumi yang kita duduk ni. Fi sittati ayyamin, pada 6 masa. Sebab kita sebut hari tasawur kita ialah 24 jam. Jadi ayyam ni bukannya satu yaum pada alam luar bumi ni, bukannya 24 jam lebih. Jadi bukan masuk hari yang kita faham, tapi hari dalam konteks masa. 6 masa. 6 hari ni 6 masa. Satu masa dipanggil wahid, kita panggil ahad kan? Masa kedua isnani, dia panggil isnain. Masa ketiga salasah, dia panggil selasa. Masa keempat dia panggil arba'ah, rabu. Masa kelima panggil khamsah, kita panggil khamis. Yang keenam jumaat, sebab kumpul kan. Sabtu siap. Sabtu ni kena rehat. Tapi bukan makna kan, makna Sabtu ni adalah maksud Sabtu ni istirahat kan, istirahat. Tapi Allah menyiapkan alam semesta ni 6 hari, 6 masa. Kalau orang falsafah faham, lepas Allah siap alam semesta, Allah duduk saja. Kita tak ada duduk saja. Dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah sentiasa beraktiviti, sentiasa mengurus hamba dia. Duduk saja tak ada bagi Allah. Sentiasa mengurus hamba ni. Semua kemudian dia beristiwa di atas arasy. Jadi kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat Allah ni, berkaitan dengan Allah ni, dalam Quran ada 2 jenis mutasyabihat. Satu mutasyabihat yang terjemah tak boleh, maksud pun tak faham. Terjemah pun tak boleh,
Apa dia maksud dia pun tak faham. Kan? Apa yang maksud dia kedaki tidak dipahami. Terjemah pun tak boleh. Enggak maksud dia pun tak faham. Iaitu huruf muqatta'ah. Makna maksud apa tu terjemah boleh tak? Tak ada terjemah. Masuk tak faham. Serah ke Tuhan pada hakikatnya. Ada jenis ayat mutasyabihat, terjemah boleh beristiwa di atas arasy. Biasa dia jadi isu sikit lah. Ada yang sebut tangan Allah, wajah Allah, kan? Berkaitan dengan ayat ni, konsep kita sebagai daurah ni untuk orang awam, konsep dia ialah dia terjemah boleh, tapi maksud dia tidak dipahami. Maksud dia terserah ke Tuhan. Kita terjemah saja. Dan kita tidak hurai. Tidak hurai dalam kelas. Dia ada ilmu dia. Kita hanya terjemah saja seadanya. Lepas tu sebab dia terjemah, maksud dia terserah ke Tuhan. Maksud yang dikehendaki terserah ke Tuhan. Contohnya, summa, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Dia terima yang apa adanya. Lepas tu maksud dia serah ke Tuhan. Tak perlu hurai. Bukan skop kita, bukan medan kita, bukan bawah tajuk kita. Kita nak bincang tajuk yang penting sebagai orang awam ni kita faham dulu, kan? Nak hurai boleh, tapi dia orang yang mengaji pun orang lain pula. Kita orang awam ni sekarang gitu je. Tutup pintu. Yughshil laila wan nahar. Yughshil lailan nahar, kan? Dia menutup malam siang. Biasa ada wa tak ada wa. Dia menutup malam siang. Dia menutup malam kepada siang. Masuk malam siang ni, malam kepada siang. Yang mengikutinya, yang mana yang menyusulinya secara cepat, dengan cepat. Tiba-tiba siang, tiba-tiba malam. Yaqlubuhu hasisan. Yaqlubuhu, yang menyusuli, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyams, dan matahari. Wal qamar, dan bulan. Wan nujum, dan bintang. Musakhkharatin. Kalimah sakhkhara ni dia pelik sikit. Kalau tak ada syaddah, mana dia kemudian taskharun. Dia kata panggil apa kalau bukan apa dia, kamu memperolok-olokkan. Kalau tak ada syaddah, maknanya memperolok-olokkan. Bila ada syaddah, makna dikendalikan. Tunduk di mana dikendalikan, kan? Berkeadaan dikendalikan bi amrih, dengan perintahnya. Musakhkharat ini dikendalikan. Subhanalladzi sakhkhara lana. Maha suci Allah yang mengendalikan ini, kan, untuk kami. Betul? Boleh. Subhanalladzi wa ma kunna lahu muqrinin. Mana sudah? Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan tidaklah kami dahulu menguasainya. Tidaklah dulu kami menguasainya. Muqrinin ini menguasai. Dulu kita tak pandai naik, lepas dah naik dah ni. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebenarnya kepada Tuhanlah kita akan semua belakang kembali. Tu. Kadang-kadang kena tanya ni, kadang-kadang kita tak. Ana dulu pun ngapa dah. Mudah je terjemah dia, tapi bila kita tak pernah soal jawab, seolah macam kita tak terperasa makna lagu tu. Tak terperasa. Tak ada nak menghayati, banyak benda nak menghayati ni, tak terperasa makna dia lagu tu. Tapi baca. Baca tak. Lepas tu kena tanya sama. Wa inna lahu muqrin. Wa inna
Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah dahulu kami menguasainya. Hazar tu balik pada kenderaan tu. Jadi sifat. Bihadza ni yang dikenakan maf'ul bih. Di konteks naat ni, kalau dia macam tadi, macam semalam. Macam alhamdulillahilladzi bukan, dia ada jenis hazar duduk belakang ni. Dia jadi mana naat. Hani tak, hani jadi maf'ul bih ni. Dia ada jenis yang kalau hazar duduk selepas. Tak ingat, ada jenis dia sepatutnya duduk sebelum selepas. Nanti tunjuk, ada dalam Quran tu. Biasa dia sebut, contoh hadzal bait, tapi dia sebut dah lah. Bila duduk depan badar, kalau duduk belakang hadzal ni jadi naat. Lepas tu ketahuilah segala ciptaan lahul khalq wal amr, segala penciptaan dan perintah itu adalah milik dia. Segala penciptaan dan perintah itu adalah milik dia. Tapi ni konteks takwini. Konteks takwini pun milik dia, konteks tasyri'i pun milik dia. Betul tak? Takwini pun milik Allah, tasyri'i pun milik Allah. Kadang-kadang Allah sebut takwini amrun juga, takwini. Kadang-kadang tasyri'i amrun juga. Dia kadang dua-dua Allah sebut amrun. Kadang-kadang takwini Allah sebut amrun, kadang-kadang tasyri'i Allah sebut amrun. Kemudian tasyri'i takwini. Nak tanya Ustaz tak beritahu tasyri'i ni perintah-perintah Allah. Bolehlah kita nak mana-mana? Tak boleh, Allah perintah. Allah kata wajib-wajib. Tak boleh mana-mana kita. Kan? Perintah-perintah Allah tu tasyri'i. Hak kita ke? Tak, hak Allah. Takwini, kena takwini hak Allah. Sihat, sakit, senang, susah, kita boleh ikhtiar. Kalau kita nak, kita boleh berdoa. Tapi yang menjadikan lagu ni, sihat, susah, senang, mati, hidup, berlaku semua takwin ni milik dia. Awal. Dulu kita, istilah kita kenal tasyri'i, takwin ni. Payah nak pergi nak cerita ke orang. Kalau amrullah dengan hal ni mudah nampak. Sebab kita guna sama. Kalau kita dengar orang sebut alhamdulillah ala kulli hal. Dengar? Ala kulli hal, alhamdulillah. Maksud dia? Ala kulli hal, alhamdulillah. Maksud dia? Apa keadaan pun, kalau hak pentingnya perintah Allah. Selama mana kita hidup dalam perintah Allah, tak apa, alhamdulillah. Ala kulli hal, apa-apa keadaan pun, kan? Alhamdulillah. Tak apa, kita berada dalam perintah Allah. Apa keadaan pun, sihat ke, sakit ke, senang ke, susah ke, keadaan tak masalah. Yang penting duduk dalam zon perintah Allah. Keadaan tak masalah. Keadaan tak masalah. Yang penting berada dalam keadaan nikmat Allah, iaitu duduk dalam keadaan hidayah dan perintahnya, kan? Tabarakallah, maha berkat Allah. Bila sebut maha berkat Allah, jadi berkat ni adalah milik Allah juga. Bila milik Allah, boleh tak kita mana-mana? Tak boleh. Dan ada tajuk khusus, tajuk berkat ni, dengan asyirku fil barakah, syirik berkat. Macam mana syirik berkat? Hukumnya apa dia? Kalau mati kekal neraka juga. Macam mana syirik berkat? Ini nama pula ni. Bila kita berhak kata berkat? Bila Allah kata berkat.
Quran berkat tak Quran? Sebab Allah sebut berkat. Mekah berkat, Allah sebut berkat. Dia dua. Satu, Allah sebut berkat. Dua, Allah perintah benda tu. Allah tak sebut berkat, tapi Allah perintah benda tu. Mengaji, Allah perintah tak? Maka mengaji ada keberkatan. Kita boleh sabit keberkatan dua tu ya. Macam Nabi, Allah sebut berkat. Jasad Nabi semua berkat-berkat sebab Allah sebut. Ustaz Razali? Jangan punah kita. Tak ngaku murid kita. Punah kita. Jangan sandar berkat kepada orang selain pada Rasulullah. Tak boleh. Lepas tu berkat air liur lagi tak boleh. Sebab tu isu dulu arkam ni. Isu tu lah. Segala apa tu barang-barang peninggalan Nabi berkat, tapi kisah dia selepas Nabi wafat, barang-barang peninggalan ini makin hilang. Allah buat takdir lagu tu. Tahu kenapa? Kalau kekal, dia hilang. Bila dalam Khalifah Osman tiba-tiba muncul semula. Muncul semula tu banyak pendustaan kat situ. Kalau kita pergi ziarah kata ni, kita kata barangkali, tak apa. Hak masalahnya kita sabitkan istilah tabaruk. Kalau tabaruk pada barang betul Nabi tak masalah. Itu tak masalah ni. Tapi isu dia sekarang ni betul ke barang Nabi? Itu dia masalah. Kan sebab zaman sahabat semua, waktu zaman sahabat hidup kan memang berlaku. Kan barang peninggalan Nabi ni ada period, tapi dalam hayat sahabat ni sosok hilang. Allah takdir lagu tu. Oh, kalau ada orang buat jajah lah, kaya raya ni, dia buat akhir zaman ni banyak manipulasi. Jadi Tuhan tak takdirkan barang tu kekal. Yang kekal dua je, peninggalan Nabi, Quran Sunnah. Dua tu kekal kan. Hak barang-barang Nabi ni Tuhan takdir tu. Ada satu cerita zaman Abu Hurairah ni dia macam ada bekas kurma Mana setiap kali seluk ada buah kurma. Seluk buah kurma, tapi benda tu hilang, kena curi. Semua kisah-kisah barang yang Nabi ni semua hilang. Jadi bukan isu boleh tak boleh bertabaruk dengan barang Nabi, bukan. Isu dia ialah betul ke barang-barang Nabi. Isu dia situ. Jangan salah faham, isu di situ. Betul ke barang Nabi? Isu dia. Nah ni kalau tengok tarikat-tarikat ni bukan barang Nabi ya, barang tok guru dia. Kasut tok guru dia sapu ke badan apa? Dia kata, "Buat kes jadi lah." Berkat lah. Jadi pula contoh Cikgu Syafiq kata, sapu-sapu jadi. Dia sebab dia faham betul, dia sebab jadi. Sapu-sapu hilang kata. Berkat sungguh kasut ni. Tu bahaya ni, bahaya. Dia heret sikit. Mula peninggalan lama dia jadi heret. Lala asal Rasulullah lala tak guru pula. Dia masalah. Lepas tu agama ni dia kita tengok jaga. Tu zaman dia isu Allah, cerita tu Allah anak dengar cerita tu. Cuma tak tahu kisah tu benar ke tidak sebab dia cerita zaman Ahmad. Wallah alam. Tu Ahmad hidup lagi. Dia takut ke kasut. Bukan. Dia kan isu berkat, bukan isu berkat. Kita pun bukan isu berkat. Dia meninggal. Dia meninggal sebab dikasih. Lepas tu dia tu siapa tu? Ada mana tahu? Apa tahu dah mati dah tua dia. Hamba mati. Maknanya itu bukan isu berkat. Bukan isu berkat tu. Bukan isu berkat tu. Isu berkat ni dia tabaruk, istilah tabaruk ni. Isu tabaruk pula, isu tu pula. Dia kalau kita fikir ada yang dekat Kedah tu kan, dia sampel ya kasut dikeliling tu Malaysia tu kan, siapa nak masuk. Lepas tu orang sampel dia lama-lama dia bahaya, dia jadi macam nak manipulasi, ambil kesempatan. Sebab tu agama kita dia jaga molek. Sebab tu kita heran tak
Kalau sejarah itu sahabat ni, kenapa para Nabi ni hilang hilang. Hilang dia tak kekal. Sahabat tabi'in hilang, tak tahu. Kalau bayang kalau ada lagi tu. Sebab tu hak nyanyi ni dia muncul semula tu sebab kes dia ada lah. Tarikat dia jadi pendustaan wujud, maka muncul sebab mangkuk lah ke apalah. Kita tak boleh kita mungkin ya mungkin tidak. Tak perlu kita terlalu taksub tak boleh. Dia sekarang ni masalahnya sampai tahap kita faham je lah. Kalau kita sebagai anak lama dah mikir rasa macam pelik semacam ni. Sebenarnya jawapan dia tu lah. Dia something. Kalau kita jenis akademik ni tak minat benda lagu tu. Kalau orang-orang yang dah terjebak dengan dunia tu, jangan dia tak suka. Oh. Jadi macam baru. Jadi masalah kita jadi tak sedap ni. Jadi agama ni jadi orang tengok itu macam ni agama. Jadi gitu. Orang tengok macam terlalu bawa ke arah yang jadi orang ni tak suka. Macam makin-makin kalau lah esok lama-lama orang kata ngarut dengan golongan. Lama lagu tu. Sebenarnya benda tu tak ada kaitan pun. Memang Nabi ada senjata, ada baju. Memang mesti ada tak. Cuma sekarang ni yang kita sabit dia tu betul ke dia? Itu masalahnya. Sebab dia bertabaruk, nanya isu dia tu. Jadi tabaruk ni bila bertabaruk lu asbab. Lu asbab bila sebab agama ni kena hati-hati. Dia kena benda pasti. Benda mungkin-mungkin tak boleh lah. Sahabat dulu memang pasti pun Nabi punya. Sekarang ni pasti ke? Dia jadi macam tak jelas kan? Bila tak jelas tak boleh lah. Sebab Nabi kata Quran sunnah, hak tu kekal. Hak tu yang kekal sampai hari kiamat. Kau boleh? Pakai tali kasut, kata buat kaki. Itulah itu isu dia. Dulu pertama budak-budak mula biasa tengok tak? Anda tanya soal. Kalau kena cacing, maka ubat cacing biasa ke biasa? Biasa. Biasa tak apa. Tali dengan cacing tu biasa ke biasa? Lain lah. Ramah pakai tali kasut pula. Misalnya tak nak potong. Saya kata mai macam potong. Dia satu je dua tu pakai lagi Ustaz. Dia lama-lama jadi lagu ni. Dia jadi lagu ni. Dia jadi apa? Jadi bergantung benda tu. Allah. Bergantung lah tu. Tak boleh. Saya minta potong saya bagi dia. Saya kata nanti macam bagi dia. Bagi nak potong. Kita dia bagi dia tak ada. Potong dia dia saya bagi dia. Dia kata Ustaz Ruqyah, kenapa tak kalau kata kenapa Ruqyah ke benar tu? Kenapa tak Ruqyah orang kalau betul lah benda tu? Dia tak ya juga dia kata. Ramai lah muda Ustaz nak kasut ni. Tak ada dalam ni. Ada dari kanan. Kita faham tak? Bila barang-barang yang lagu ni dia angin ni. Barang tak betul ni angin ni. Bila orang mengajar tak sih. Barang sampah ni orang tak kenal ya. Betul tak? Bila orang mengaji Quran, benda tu hilang itu. Orang tak sih lah. Orang faham orang tak sih. Dan ni juga tak laku. Dulu mana orang jahil memang. Jadi tengok orang Islam kita orang Siam punya serupa je. Masa tak? Orang Siam ada juga gitu. Ini biasa apa Islam dengan Siam? Ni benda tak ada. Tak wujud. Islam takkan tak wujud Islam. Innahu la ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhan kamu tadarruan wa khufyah. Dalam keadaan merendahkan diri dan suara yang lembut. Perlahan dan lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Wala tufsidu fil ard. Kerosakan apa ni?
kerosakan di sudut apa? Di sudut agama, ada agama. Ba'da islahiha. Ba'da islah. Setelah dibaikinya. Islah ni baiki. Ha ni balik pada bumi. Wad'uhu. Dan berdoalah kepadanya khaufa, dalam keadaan takut, wa tama'a, dan harap. Tama' ni dalam bahasa Arab comel. Bahasa Melayu tak comel ni. Harap. Takut, harap. Kena ada takut, kena ada harap. Takut saja tak comel, harap saja tak comel. Takut saja jadi bertasa pula. Harap saja jadi pandang ringan pula. Jadi macam meringan-ringankan. Harap saja jadi meringan-ringankan. Takut saja jadi putus asa pula. Kalau ada orang tanya kita, Ustaz, betul ke masuk surga ni atas rahmat Allah? Betul ke? Betul. Lepas tu dia kata apa? Dia kata kalau lagu tu tak payah rahmat Allah belaka. Jawapannya ayat ni, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Betul rahmat Allah, tapi rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berhati baik, iaitu mengaji wahyu Allah. Dia muhsinin, dia muqaddimah, dia kemuncak. Kan? Kita tak mengaji tapi hati kita baik, tu hang mengaku. Kita nak baik-baik ni hak Allah letak. Kan? Allah letak. Siapa dia baik, dia ada muqaddimah, dia ada kemuncak. Muqaddimah dia ingin susah dunia dia untuk akhirat dia. Apa dia? Mengaji wahyu Allah. Kemuncak ingin susah dunia dia untuk akhirat orang lain. Makna mengaji, dengar makna Quran ni susah untuk diri sendiri. Muqaddimah muslimin. Kemuncak muslimin ajar orang lain pula, baca pula kepada orang lain wahyu Allah sampai habis licin pula. Baru muslimin benar. Kemuncak. Iyalah. Muqaddimah kena ada mengaji makna Quran tu. Baru mula lah kita ni. Ha? Baru Bukan, baru. mukadimah baru. Step by step. Langkah pertama dah kan ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Nak beritahu lagi ni, selama ada duduk muqaddimah dan kemuncak tu baiklah. Hak tak baik tu muqaddimah pun tak, kemuncak pun tak. Muqaddimah pun tak, kemuncak pun tak. Bila kita ngaji makna Quran tu, seolah macam Bima, kalau tak mengaji ni, bimbang kalau tak ada bagian kita tu bimbang tu. Orang ni tak boleh hukum, kita sendiri kita rasa. Tu ngaji-ngaji pula, oh banyak tak betul aku ni. Oh memang dah. Gitu tak cara muhasabah diri. Ha? Lah kita muhasabah. Sebab orang ni lagi ni tak mengaji, dia tak sedar, dia tak tahu keadaan tu. Dia kata tak care. Kalau tak care gitu. Kita muhasabah dah. Mana kalau lah kita jumpa Quran ni, rasa nombor 3 dah kita. Kalau kita sendiri, anda sendiri kalau tak jumpa Quran ni nombor 3 dah. Kan? Kafir akhirat saja. Sebab tengok tak betul akidah kita. Orang lain tak tahu, cek sendiri. Anda tak kata orang lain, anda sendiri ni. Kan? Tapi makna dia kita rasa bersyukur sebab ada orang berani berkata kebenaran, lalu kita faham. Makna alhamdulillah lah. Cari ya. Makna dia untuk solat kita macam kita kosong solat. Bila belajar ni banyak. Sirik. Dia hebat. Jadi lagi daripada Mek, tak bagus Mek. Setengah orang ni dia tak boleh. Ustaz ni tajuk syirik. Dia ingat macam kita kecek. Pada Quran nak macam mana? Nak baca macam mana? Tak kata terjemah. Nak terjemah. Syirik macam mana? Kalau nak terjemah lembut sikit. Tak boleh. kita terjemah dalam Setengah orang tu tak boleh kata. Ustaz kena terus serang. Kita habis-habis. Jangan sembunyi-sembunyi. Orang telus lagu tu. Orang tak telus, kita telus marah pula kita.
Dia kalau bahagian yang mengajar, bahagian mengaji, kalau dua dia telus beres. Kalau sepihak bahaya. Kalau orang mengajar tak telus, bahaya juga. Orang mengaji tak telus, dia kes dia tak telus. Orang telus marah kita. Kenapa Ustaz tak beritahu terang? Nanya kita, telus lain. Marah kita pula. Orang tak telus marah kita. Kenapa Ustaz terus terang? Sembunyi sikit lah. Jangan kacau lebih sangat. Jadi gitu ya. Dia nanti orang tak mari. Lala dia tak mari. Dia sebenarnya late mengaji. Duduk kena telus. Jadi masalahnya kalau sepihak. Late mengaji kena telus. Sebab orang telus dia tak tahu. Contohlah orang sakit doktor ni nak telus kesian kat dia. Beritahu nak beritahu endoskopi tahu tu hitam putih. Beritahu secara zahir kesian kat dia pula tak tergamak. Kan? Tahap berapa dah kita ni doktor? 4 je. Rasa lagu mana beritahu Allah. Tapi nak kata dia beritahu secara ni lah, secara supaya orang. Iyalah. Dia beritahu lagu mana ni? Dia beritahu lagu mana? 4 je gitu ya. Dah macam mana? Encik ni dah tak 4. Kena potong pun boleh lah dia kata. gitu ya. Kena tanya sepatah orang yang ada pengalaman tak. Ada seorang kelas kita, dia kata merah muka macam kira 5. Dia meninggal dah. Dia duduk depan muka tak sabar. Muka macam meh-meh dah. Duduk tanah merah duduk depan. Kita tak tahu dia cikgu Dia tak baca lagi. Tapi kelas tak miss. Selalu dia tanya orang depan tanya. Kita pun layan, kita tak tahu dia kisah tak nampak. Tiba-tiba dia tak mari. Dia tengok kan telah kembali ke rahmatullah. Allah sedih gitu. Kisah tak nampak. Cuma kita tak tahu cara dia daripada macam mana doktor beritahu tu dia ada lah mengaji doktor tak. Bukan main kodang gitu tak. 4 damu ni gitu kan. Tak. Nah, cara betul. Gitu kan. Ada cara tak. Tapi dia beritahu secara jelas lah. Dia tak selindung-selindung. Iyalah. Jadi kalau doktor tak beritahu kita marah. Marah tak? Marah. Kenapa tak terserah? Orang telus lagu tu. Jadi agama ni kita macam mana? Nak marah-marah. Tapi kalau beritahu sebenarnya kita dah lagi. Hidup lagi ya. Dia isu dia degil ya, dah lagi. Jadi kalau dia taubat dah lagi. Dia isu dia degil. Tak usah terima masalah. Kalau nak taubat Yasun. Taubat Yasun tu. Mana? Apa Ada nak? tu royak ini dah pakai. Kita start taubat lah kata. Taubat Yasun. Taubat terima lagi. Cuma dia dah tahap tu, makna kita kena bagi semangat ke dia. Yasun ni untuk kita ya, jangan beritahu dia pula. Nanya ke saya, Yasun lah, standard Yasun lah ni. Jangan lagu tu. Pengetahuan saja. Kita kena beritahu semangat. InsyaAllah Allah terima taubat kita. Cuma sebelum kita sampai tahap tu, kita kena tahu dulu. Itu namanya taubat Yasun. Tapi Allah terima lagi. Kan? Maknanya kalau orang tu dah tahap tu, kita jangan beritahu lagu tu, sedih dia. Kita kena beri semangat sebab orang dia jatuh dah. Kita pop pula. Kalau tanya kita, mana paling taubat paling berharga? Sebelum Yasun, sebelum Ba'sun. Halal ni Yasun tak, Ba'sun tak. Kan dia paling mahal kali. Harga mahal Kita sekali. tak ada perempuan ni lah. Ni mahal. Hak ni tu harga mahal. Hak tu macam Allah terima lagi. Tapi standard dia lebih hak dia lebih lagi. Betul lah, betul. Cuma kalau orang tu duduk dalam zon tu, kita jangan kecil lagu tu. Ya. Kalau kita orang kata lagu tu macam mana? Down lah. Dia dah lah hak tu dia masa kita kena bagi semangat kat dia. Cara orang psikologi dia. Orang sihat-sihat ni tak dia pun sikit ustaz. Dia duduk sihat-sihat ni dia tak apa ingat sangat dah mati tu. Kalau dia dah keadaan
Tapi Maulana dia huraian daurah, orang kalau lupa Allah tu dalam konteks biasa ni biasa. Tapi kalau masuk hospital lupa Tuhan lagi, tu tahap kritikal tu. Luar biasa. Dah waktu lagu tu, mana lupa Allah keadaan biasa ni. Biasa. Tapi masuk hospital lupa Allah lagi. Berat danang. Lagu tu. Berat danang. 20 tahun kita bebis ni. Dah mati-mati saya Ustaz. Alhamdulillah. Bila saya masuk uak ni ada. Ya, itu saya. Dia bukan dia tazkirah tu. Tazkirah. Dia tanda-tanda macam mana tu tazkirah kepada kematian, bukan alamat tazkirah. Kan? Peringatan. Tak ada alamat mati. Mana adakah mati ni kerana alamat? Tak. Tak ada alamat mati. Macam tu hanya ni kupu tu. Tak ada alamat. Rapat satu saya. Ha. Tak ada alamat. Hanya kata tahap 1, tahap 2 tu tazkirah kepada kematian, bukan alamat. Bukan alamat. Sebab syarat mati bukan alamat. Tak ada alamat mati. Sedap tak? Sedap tak cik lagu tu Ustaz? Sedap lah Ustaz kata lagu tu Ustaz, tak sakit tak? Wa huwa alladhi, dan dialah yang yursilu, mengirimkan ar-riyah, angin. Okey, satu riyah. Kalau rih angin buruk, kalau riyah angin baik. Kalau ada alif. Tu kata busyra, sebagai berita gembira. Baina yaday rahmatih. Baina yaday rahmatih ni terjemah dia mendahului kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Mendahului kedatangan rahmatnya. Hatta, sehinggalah idza, apabila aqallat, membawa, angin itu membawa apa? Sahaban ni awan. Asal dia sahaba, menarik, mengheret. Jadi awan ni macam ada yang heret dia, maka dia panggil sahab. Siqala, berat. Suqnahu, asal saqa. Kalimah ni asal pada saqa, bukan saqa. Kalau saqa tu boleh minum. Suq asal dia saqa. Apa dah saqa? Menarik. Suq, apa suq? Pasar. Suq, pasar. Kenapa bagi pasar? Suq. Sebab menarik orang ke dalam. Kita lalu, ada pasar lah, menarik orang ke dalam. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam. Ditarik ahli neraka ke dalam neraka jahannam, ditarik. Jadi saqa ni mana tarik. Suq, kami heret dia, kami heret. Heret dia halau lah. Heret atau halau, kami heret dia. Halau tarik lah, tarik. Dia awal ni kena tarik. Dia boleh halau, boleh tarik, boleh. Tengok atas tu macam diheret ataupun dihalau. Terjemahan ni halau, asal dia ditarik. Diseret dalam neraka ataupun dihalau dalam neraka. Memang tak? Satu ditarik, satu ditarik, satu diheret. Sama je. Cuma heret ni lain, tarik, halau lain tak? Tapi nak beritahu maksud dia ni ke sana kan? Diheret, dihalau, ditarik ke negeri balad. Jadi baladun ni asal tanah. Wal baladut tayyibu, tanah yang baik. Itu. Jangan buka. Dia tak boleh buka dua. Dia kalau buka esai dia. Kalau tutup suara tak apa. Dia kata bunyi kalau buka. Tak apa. Mayyitin, tanah yang mati. Mayyitin, tanah yang mati. Jadi tanah yang mati
orang yang mati, mayitin juga. Mayitin juga. Dia ada satu mayitin, satu mayitin. Kalau mayitin bangkai, maitah. Kalau mayitin mayat. Kalau ada sukun bangkai. Kalau tak ada syaddah mayat. Fa'anzalna, lalu kami turunkan bihi, dengannya al-ma' air. Fa'akhrajna, lalu kami keluarkan bihi dengannya min dari kulli, setiap min kulli samarat, setiap dari setiap jenis buah-buahan. Lepas tu dia kata, seperti itulah kami menghidupkan orang mati. Kenapa? Kenapa kata lagu tu? Sebab kita pernah tengok tak mati hidup semula? Tak lagi. Ada lagi. Pokok lah. Pokok tu mati hidup semula. Ingat pokok. Jadi pokok tu nak ajar orang tentang mati hidup semula. Tapi kenapa kita tak pelik? Kita kata hantu, kata hantu kan tak ada. Sebab apa? Sebab barang yang pelik tengok hari-hari jadi biasa. Dia ada barang pelik tengok hari-hari jadi biasa. Tapi kalau sekali tu tengok orang mati hidup semula, pernah tengok tak? Tak pernah tak? Tiba dia cokor depan kita kan? Pelik tak? Sebab sekali tu tengok. Pernah tak berlaku mati hidup semula? Pernah tak? Zaman Nabi Isa tak? La'allakum, agar kamu tadhakkarun, kamu sedar. Asal mana ingat, bila huruf makin bertambah, makna makin kuat. Kaedah. Apabila huruf makin bertambah, makna makin kuat. Ingat dengan sedar kuat mana? Sedar kuat lagi tak? Kita ingat mati, tapi tak sedar. Kita ingat dengan sedar, kuat sedar. Ni tadi yang sebut wal baladut tayyibu, wal baladut tayyibu, tanah yang baik. Jadi tanah yang baik ni, maksud tanah yang baik ni simbolik kepada orang yang fitrah dia baik. Air ni ibarat apa? Wahyu. Bila bagi wahyu tu, tiba-tiba tumbuh menghijau. Begitulah orang yang fitrah yang baik, bersentuhan dengan wahyu kan, jadi segar jadi berubah, asal tandus kan, jadi apa tu, menghijau, lepas tu buah, lepas tu orang lain dapat manfaat. Jadi kita mengaji wahyu ni kan, seumpama asal tak kosong wahyu ni macam tanah yang tandus, kena air tumbuh pokok, buah, lepas tu orang boleh tumpang. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga, kita kena jadi seperti pokok yang subur, tanah yang subur. Jadi kita ni tanah, kena air, kena wahyu, lepas tu orang boleh tumpang manfaat daripada kepahaman kita kan. Yakhruju, keluar, nabatuhu, tumbuhannya. Jadi kalau kita ngaji bahasa Arab, dia ada 4 pembahagian hak sekeliling kita. Satu, al-insan, kepada al-insan, manusia. Yang kedua, al-hayawan, kepada al-hayawan, haiwan. Yang ketiga, nabatun, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, jamadun, benda. Ni jamad, jumut. Dia tu jumut lah, beku. Hak tak bergerak semua jamad. Jadi sama ada insan, hayawan, nabat, jamad. 4 tu je semua kan. Sama ada dia ni jenis insan, manusia, atau jenis hayawan, haiwan, atau jenis
nabat, tumbuh-tumbuhan, atau jenis jamat, benda. Dengan izin Tuhannya, biizni rabbih. Walladhi, dan yang khabusa, khabis, buruk, la yakhruju. Mana kalau kotak kita, kalau fitrah dia buruk, kena wahyu tidak boleh kesal. Salah wahyu kan salah dia, salah tanah kan salah wahyu, salah tanah kan salah air, salah tanah. Tidak keluar, la yakhruju illa nakida, kecuali dalam keadaan layu, tak bermaya. Jadi Tuhan nak beritahu, Tuhan umpama orang yang baik kena wahyu, kan? Orang yang baik kena wahyu dengan orang yang tak baik kena wahyu. Orang yang baik kena wahyu Oh, syirik rupanya. Alhamdulillah lah. Tu orang fitrah baik. Kalau fitrah buruk, sedap-sedap syirik ke orang. Dan sebenarnya isu dia isu tanah tu, bukan isu wahyu. Tanah tu. Alhamdulillah lah, muncullah mengaji, kita tak mati syirik lah kita. Tu orang fitrah baik. Kalau fitrah buruk tak mahu kita, tak mahu. Orang siram nak pergi subuh dia, mana kita tahu. Dan dia tanah tu tak subuh nak macam mana. Dia mula ada. Dia umpama gini. Dia ni masuk lubang tahi. Lubang tahi. Kita pun kesalahan dia, lubang tahi ya. Cik. Lubang tahi tu lubang tahi. Sedap-sedap tahi ke orang. Tak? Logik tak logik kita lagu tu? Tak logik tak? Tak logik tak? Dia yang masuk lubang tu baru kita pula. Kita nak selamatkan dia. Jadi supalah orang tersebut syirik. Sedap-sedap mensyirikkan orang. Dia yang terjebak, kita nak selamatkan dia. Dia kata kita hukum dia. Jadi adakah percakapan itu satu hukuman ataupun satu bentuk nak menyelamatkan? Itu bergantung kepada kita sebagai tanah yang degil atau sebagai tanah yang baik. Tanah yang degil, dia kata nak hukum dia. Tanah yang baik, dia kata nak selamatkan dia. Bila kita mengaji Quran, bila orang beritahu lagu ni macam Nabi tak? Kalau macam walaupun kita orang yang terjebak dengan benda tu, kita rasa nak marah tak orang beritahu. Kalau orang rasa nak marah, tanah yang tak subur. Ana tu ana beritahu lagu tu. Ana kata kalau marah ada qari bismillah. Kan? Kalau kata alhamdulillah lah, kan? Quran beritahu kita hak tu qari tak kuat mana. Bukan ada doa kita atau kita ni fitrah baik menyebabkan tak gagah qari tu. Jadi kita mudah terima. Beres kita buang faham ni tak betul, nak macam mana? Tak betul buat apa? Buat nanya kita ya. Mana mudah kita, dah tolak kita ya. Mana orang mudah-mudah kita. Tapi kalau bermasalah, baru nak start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start, jangan ajar sini lah. Nampak tak? Jadi sekarang ni masalah je. Air tu kan masalah, tanah tu. Tu kita kena check. Kalau kita marah, kena check kita sebagai tanah. Sebab kita marah, orang boleh terima. Padahal sama-sama tak betul, tapi kawan dia terima. Kenapa kita marah? Betul tak? Orang ni muda-muda, dia ni sama anak kita juga, tak betul juga. Tak betul, B tak betul. Hanya boleh terima. Alhamdulillah lah, ada orang beritahu kita. Kan? Kalau tidak, matilah ke mana lah kita. Kan? Ni B tak semarilah kelan. Jadi kita kena fikir masalah tanah ke masalah air. Nak marah tak? Kadzalika, demikianlah nusarriful ayat, kami penjelaskan ayat liqaumin, kepada kaum yang ingin bersyukur. Kenapa? Syukur. Sebab yang kata lagu yang terima ni adalah tanah yang baik. Alhamdulillah aku dan tanah yang boleh terima.
Ya Allah beritahu lagu ni supaya kita jangan jadi mangsa setan Qori ni. Masalah dia orang beritahu ni telus ke ataupun kita dia degil. Betul yang kena fikir. Orang beritahu ni telus atau kita yang degil. Jangan sampai salah cari penasihat. Setan sebelah kita ni dia nak kita kan. Orang yang mengajar nak tarik kita, nak selamat kita. Sebab kalau kita selamat, dia dapat habuan air esok. Hak bahagian yang nak terima ni, setan duduk sebelah dia. Dia nak dengar nasihat wahyu ke nasihat Qori ni? Tepuk dada tanya iman. Laqad arsalna, barulah Allah mulakan cerita nabi-nabi kan. Buat cerita tanah baik, tanah buruk. Lepas tu ada cerita buat nabi. Nabi-nabi ni jumpa orang. Jadi nabi ni ibarat apa? Air. Nak siram pokok. Jadi yang terima tu tanah yang baik. Yang tak terima tu kan tandus. Tapi ada ujung-ujung terima. Kita tak boleh hukum. Kita nak ni sebagai ibrah kepada yang nak menerima ni. Orang yang nyampai ni tak masalah dia. Yang masalah sekarang ni yang terima ni. Kalau dia terima, beres. Tuhan pun dosa dia. Tuhan masuk dia ke syurga. Sebab kesalahfahaman akidah ni kalau sebelum mati Tuhan nak fikir lagi, Tuhan pun. Sebab Tuhan ampun sebenarnya. Sebab tu Tuhan turun Quran ni, Tuhan nak menyelamatkan. Supaya jangan sampai dia ni dapat ke setan Qori. Setan Qori ni nak dia duduk kekal neraka selama-lamanya. Quran nak selamatkan dia. Dia silap cari penasihat kan. Laqad arsalna, sesungguhnya kami telah utuskan Nuh. Kenapa dia mula dengan Nuh? Sebab sebelum Nuh ni tak ada syirik lagi. Waktu Nuh ni syirik. Mata waktu Adam ni, selepas ada wafat, menurut pendapat 10 kurun lepas tu barulah berlaku syirik. Itu zaman Nabi Nuh AS. Asal dia ialah 5 orang soleh yang mati on the spot. Jadi disayang kepada orang soleh ni nak buat kenangan. Buat dulu mana ada apa tu WhatsApp tu. Jadi nak ambil gambar tak boleh. Jadi buat batu kepala rupa orang soleh tu. Berupa bantal. Kan? Belum akidah lagi. Cuma alasan apa? Kenangan. Okey, sayang kat tu guru. Lepas tu habis mati umat ni, umat kedua, lama-lama ketiga, keempat, lima lalah letak dekat tempat, lepas tu puja. Beginilah berlaku kerosakan di muka bumi syirik. Syirik ni dia panggil syirik berlaku ni ghuluwun fis salihin. Punca berlaku syirik di muka bumi sampai bila-bila pun ghuluwun fis salih. Apa lah ghuluwun? Asal dia ghulu ni air mendidih, melampau kepada orang soleh. Itu asal. Melampau kepada orang soleh. Yang ada orang unjuk yang antara dalam ya, orang Kelantan kita tu kan, bunyi macam orang Kelantan. Tak tahulah Kelantan ke Thailand ke, bunyi macam orang Kelantan. Tahu ni. Yang dia sebut apa? Dia sebut Nabi Muhammad ni kan 99% ketuhanan, 1% yang makhluk. Tengok, 99% ketuhanan, 1% makhluk. Kalau dia kata 99% makhluk, 1% ketuhanan, berat dah. Tengok ni. Dia jajak lah tu, dia promosi. Macam mana? Tu ghuluwun fi salihin tu. Siapa tak lagu tu Malaysia kita ni. Kalau kita tak mengaji dia kalau tak mempengaruhi akan dipengaruhi. Kita sekurang-kurang mengaji Quran ni, kalau kita tak berani nak mengajar, sekurang-kurang jangan jadi mangsa. Betul tak? Sebab kita ada neraca dah. Setan ni belah kanan datang, kiri, depan, belakang. Atas ni maknanya interaksi kita dengan wahyu baik, selamat kita. Tak jadi mangsa. Sebab lah ni Facebook ada, WhatsApp ada, main-main ni. Kita tak mengaji, kita ya tak ya juga barangkali. Ha? Isu asal Nur Muhammad. Nur Muhammad ni dia benda tak wujud, benda diadakan. Dia akan heret sikit. Mula-mula isu Nur Muhammad
Lama dia akan heret. Barang tak betul gitu lah. Kan gini kaedah kan. Jangan dekati pokok ini. Wahyu tak? Iblis tambah. Kerana. Kerana tu Iblis. Kita, Nabi Muhammad ni adalah Nabi, makhluk Allah, hamba Allah. Kan? Simple ya? Lebih daripada tu, syaitan. Tapi kalau orang tak mengaji, dia tak ada neraca. Jadi hak barang nampak teruja, dia dengar ni ambil. Betul lah. Lepas tu kalau ngaji tak ikut metod tulisan, dia akan wujud 3 perkara. Sama ada kita puja Tok Guru, puja benda, puja Tok Guru, puja roh. Dia akan jadi. Dia akan nak puja, dia mesti letak satu nilai dulu. Sebelum puja dia kata dulu, sebiar 1% ketuhanan ke, 2% ketuhanan. Lepas tu baru dia puja. Dia tak puja selalu. Dia letak benda yang tak patut. Lepas tu dia puja. Betul tak? Puja roh berarti Ustaz. Puja roh. Emang. Ada. Kita tahu. Tak apalah. Memanglah. Ana ngaku dulu nak ikut. Sebelum ngaji tak faham lagi. Isu Muhammad ni tak faham. Sebelum ngaji memang tak ada neraca gitu. Lepas mengaji kita tinggal. Sebab barang batin ni dia akan tolak wahyu. Sebab Basyarun ni orang Basyarun berkulit berbayang. Dia Nur Muhammad ni bukan sekadar Nur Muhammad. Dia ada akidah dia. Dia ada benda-benda hak dia faham tu. Makna Nabi ni ada dah atas dah. Cuma dia tak Tuhan lagi. Tapi dia kalah sikit. Barang tak betul dia head. Lepas tu Quran ni dia kerak. Senang, selamat. Tahu kita. Tak ada tulisan aja nak kata ada. Menyalahi tulisan, menyalahi wahyu. Kalau kita tak pegang, dia tolak Quran. Quran kata basyar. Basyar ni berkulit berbayang. Ana basyarum mislukum. Basyar ni berkulit berbayang. Nur ni tidak berkulit, tidak berbayang. Situ salah Ustaz tu. Kita nak terima dia kena tolak Quran. Kalau kita kalau Mat fikir, kalau Mat tahu, tak tahu dak. Kalau contohlah Mat mati mana ni? Mat nak pakai mana dulu? Berkulit berbayang ke tak berkulit berbayang? Hanya kata Ustaz kata, Quran kata. Kita nak selamat hak jelas dulu, hak yang hak muktamad dulu, Quran. Hak tolak ayat khabari risiko dia kekal neraka. Ni ayat pengkabaran. Allah mengkabarkan. Pengkabaran ni dia akidah. Nabi berkulit berbayang. Dia tak masuk. Tiba kita kata tak berkulit tak bayang. Ustaz, jadi maksud you nak kata Nur Muhammad tu ke apa? Panjang cerita dia. Nanti abang panjang cerita. Tak jelas kan? Ayolah. Iyalah. Dia benar. Dia Nur Muhammad ni, dia kata segala sesuatu tu kan segala sesuatu ni kan mana dia tak boleh huruf waktu ni sikit payah dia panjang juga dia. Nanti tak dia macam masuk ke dia nantilah okey esok sekarang boleh esok kita hurai detail sikit boleh Ingat ke esok orang? tak apa esok bye Dia sebut gitu kan? Kita tanya-tanya lah. Kita bukan nak ikut, kita nak tahu. Penjelasan. Memang. Ada lah. Tak apa nanti. Dia ada nak terhurau, tak boleh banyak 10 minit. 5 minit tak boleh banyak, paling ganggu kelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa minna salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Dia bagi dia agak detail lah mana jadi royak Dalam dia dari sini sidang kalah dia mana dia bagi sini dia dan semua budak dia dapat. Jadi mana kalau orang tu sama lah maknanya tempat dia tu memang dia pada isu adik tau. Masa tu mana? Kau dah dia tadi memang ancam pada dia sini dia tak boleh kita guna tapi nak kata tolong tak nak Muhammad je. Bukan makhluk biasa. Dia sidang kalah. Tu berjalan orang kisah je ada Muhammad tu. Dia Ustaz dia main ada tentang